السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dapat bersama-sama bertemu pada waktu petang ni di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan al-Mubarak. Tuan-tuan apa khabar? Saya kira saya perkenalkan diri terlebih dahulu tuan-tuan. Mungkin ada yang tak mengenali saya. Nama saya Muhammad Sulaiman bin Nuba. Saya berasal daripada Sabah, daerah Tawau. Cuma saya dah bermaster team dekat Semenanjung ni belasan tahun lah. Semenjak saya belajar sehinggalah saya berumah tangga. Saya menetap dekat Shah Alam, Seksyen 6 Shah Alam. Sekarang ni saya berkhidmat dekat UiTM Shah Alam, dekat Akademi Pengajian Islam Kontemporari. Cuma baru lagi lah. Kemudian hadirin tuan-tuan sekalian, saya latar belakang pengajian saya dalam bidang syariah. Saya ijazah dekat Universiti Melaya, Akademi Pengajian Islam, bidang fiqh dan usul fiqh. Kemudian saya ada, alhamdulillah, ada sarjana juga dalam bidang syariah. Dan ketika ni saya masih dalam struggle lah tuan-tuan sekalian ni, tengah nak menyiapkan saya punya PhD juga dalam bidang syariah. Mohon doa tuan-tuan berkah Ramadan ni, insya-Allah. Semoga memudahkan saya dapat segera menyelesaikan pengajian dengan cemerlang, insya-Allah. Salam perkenalan tuan-tuan. Dan ini kali pertama saya sampai ke sini, bangunan yang baru, Yayasan Ta'lim. Sebelum ni lama tuan-puan ni, dekat bangunan yang lama. Alhamdulillah. Baik, hadirin tuan-puan sekalian, perkongsian kita pada waktu petang ni berkaitan tentang indahnya Ramadan. Indahnya Ramadan al-Mubarak. Hadirin, kita wajib syukur pada Allah. Allah SWT memudahkan kita menjadi di antara hamba-hambanya yang terpilih. Terpilih maksudnya apa hadirin tuan-tuan? Menjadi di antara hamba-hamba Allah yang terpilih hidup di bulan Ramadan. Pada masa yang sama Allah Ta'ala juga memudahkan kita untuk dipermudahkan dapat dekat dengan perintah-perintah Allah. Dalam keadaan tuan-tuan sekalian, kita pun ketahui berapa ramai di kalangan hamba-hamba Allah yang Allah Ta'ala tak berikan peluang bertemu Ramadan tahun ni. Mungkin di kalangan keluarga kita, rakan kita, mungkin di kalangan jiran tetangga kita yang telah pergi bertemu Allah sebelum Ramadan tiba. Kita masih diberikan peluang, alhamdulillah. Itu yang pertama sekali tuan-tuan, kita wajib syukur pada Allah. Sebab bulan yang penuh dengan keberkahan ni, bulan yang Allah SWT berikan terlalu banyak keistimewaan, bulan yang lebih afdal berbanding bulan-bulan yang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, hadirin tuan-tuan, daripada sahabat Nabi Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, dan saya kira mungkin tuan-tuan juga pernah mendengar hadis ni. Kata beliau radhiyallahu anhu, terdapat dua orang sahabat Nabi yang memeluk Islam pada waktu yang sama.
Di antara keduanya tuan-puan sangat bersemangat untuk menyertai jihad di jalan Allah. Kemudian Allah Ta'ala memberikannya peluang menyertai jihad dan dikurniakan syahid. Salah seorang daripada keduanya tuan-puan meninggal dunia pada tahun yang berikutnya. Kemudian sahabat Nabi yang mulia Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bermimpi seolah-olah berada di hadapan pintu syurga Allah. Kemudian bersama dengan dua orang sahabat tadi, diseru sahabat Nabi yang kedua terlebih dahulu untuk memasuki pintu tersebut. Kemudian sahabat Nabi yang pertama yang syahid tadi, lalu ketika mana beliau nak masuk ke dalamnya, maka dikatakan kepada beliau, masa kamu belum tiba. Maka mimpi tersebut tuan-tuan menyebabkan beliau keheranan, dan beliau cerita kepada para sahabat Nabi yang lain, yang juga mereka pun keheranan. Mengapa keadaan itu berlaku? Bukankah sahabat Nabi yang pertama itu syahid di jalan Allah Azza wa Jal? Dan kita pun ketahui di antara keutamaan besar jihad di jalan Allah, syahid di jalan Allah. Sehinggalah khabar itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Apa sabda Nabi tuan-tuan sekalian? Mengapa kamu perlu merasa hairan? Bukankah sahabat Nabi yang kedua itu memiliki salat yang lebih banyak berbanding yang pertama? Bukankah sahabat Nabi yang kedua itu dikurniakan Ramadan yang lebih berbanding sahabat Nabi yang pertama? Ketahuilah di antara keutamaan di antara keduanya ibarat langit dan bumi. Hadirin, subhanallahil azim, itulah di antara keberkahan ataupun keutamaan bila Allah berikan kepada kita umur yang panjang, pada masa yang sama amalan kita baik. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, Nabi SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik?" Nabi SAW bersabda, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Manusia yang terbaik adalah manusia yang Allah berikan mereka umur yang panjang, pada masa yang sama amalan mereka amalan yang baik. Ditanyakan persoalan yang sebaliknya tuan-tuan sekalian, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang terburuk?" Nabi SAW kata, "Man tala umruhu wa sa'a amaluhu." Manusia yang paling buruk adalah manusia yang Allah berikan mereka umur panjang, pada masa yang sama amalan mereka amalan yang buruk. Sebab itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bila Allah berikan kita peluang lebih umur lah tuan-tuan kan, alhamdulillah, kita wajib syukur pada Allah, dan kita usahakan untuk memperbaiki amalan kita, dan kita usahakan untuk memanfaatkan peluang yang Allah berikan pada kita. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini dah 3 Ramadan tuan-tuan sekalian, masa bergerak begitu cepat. 3 Ramadan, malam ni tuan-tuan 4 Ramadan. Subhanallahil azim. Setakat hari ini tuan-tuan sekalian, kita sama-sama muhasabah, saya pesan diri saya terutamanya. Setakat hari yang ketiga Ramadan, bagaimana keadaan iman kita, bagaimana keadaan amalan-amalan saleh kita? Ini perkara yang sama-sama tuan-tuan yang kita kena sama-sama risau dan kita fikirkan. Jika ada peningkatan, alhamdulillah. Jika belum ada peningkatan tuan-tuan, kita kena tingkatkan. Jika semakin berkurangan, kita kena banyak taubat dan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa tuan-tuan? Dalam keadaan Allah SWT terlalu banyak keberkahan. Dalam banyak hadis Nabi SAW menyebutkan berkaitan keutamaan Ramadan, dan kita pun ketahui Allah Ta'ala buka pintu-pintu syurga seluasnya, Allah Ta'ala tutup pintu-pintu neraka serapat-rapatnya. Para syaitan dibelenggu tuan-tuan sekalian. Dalam keadaan ini, jika apa jua bentuk amalan-amalan salah kita belum meningkat, kita kena muhasabah, banyakkan taubat dan istighfar pada Allah. Semua Allah mudahkan kita dapat senantiasa meningkat iman dan juga amal-amal saleh kita sempena Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Tuan-tuan sekalian, indahnya Ramadan, kita kena melihat daripada dua keadaan. Kita kena mohon pada Allah Ta'ala, semoga Allah memasukkan kita dalam satu keadaan ataupun satu golongan, dan semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada golongan yang kedua. Golongan yang pertama siapa tuan-tuan sekalian? Golongan yang Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis yang kita pun ketahui, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Orang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan ganjaran pahala di sisi Allah, Allah akan ampunkan dosa yang telah lalu. Ini golongan yang pertama tuan-tuan, dan semoga Allah masukkan kita di kalangan mereka. Golongan yang kedua Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibn Majah, "Rubba sha'imin hadzahu min siyami al-ju' wal 'atash." Ya.
Berapa ramai orang yang berpuasa yang mereka itu tidak dapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga. So kita kena lihat tuan-puan, di antara dua golongan, kita usahakan untuk menuju golongan yang pertama. Dan semoga Allah Ta'ala memelihara kita daripada golongan yang kedua. Hadirin tuan-puan sekalian, bagaimana untuk kita merasakan indahnya Ramadan, istimewanya Ramadan, ada beberapa perkara yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, kita kena usahakan untuk bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin akan timbul persoalan, mengapa mula-mula sekali kena sebut berkaitan tawakal ni tuan-puan? Kan? Biasanya kita sebut tentang tawakal ni berkaitan apa tuan-puan? Biasanya lah tawakal ni rezeki. Tawakal ni tuan-puan biasa kita sebut berkaitan dengan rezeki. Kenapa tiba-tiba dibahaskan oleh para ulama berkaitan tentang tawakal dalam perbahasan ni? Syekhul Islam rahmatullahi alaihi menyebutkan, ketika mana kita menyambut kehadiran musim-musim ibadah ni hadirin, kita sangat memerlukan bimbingan, bantuan, taufik daripada Allah Ta'ala. Sebab itulah hadirin, kesemua itu kita akan dapat dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-puan, kita pun ketahui Ramadan ni bukan bulan yang asing bagi kita. Kita dah bertemu dengannya puluhan kali dalam kehidupan kita tuan-puan. Bertambahnya umur kita, bertambahlah juga pengalaman kita bertemu Ramadan. So apa juga yang kita kongsikan tuan-puan, ia mungkin perkara yang kita dah pernah dengar sebelum ni. Jika ia pernah kita dengar tuan-puan, sekadar satu bentuk peringatan. Jika ia merupakan ilmu yang baru, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Semoga Allah mudahkan kita dapat amal dan sampaikan. Hadirin, disebutkan perkataan Al-Imam Al-Syekh Mu'alla ibn Al-Fadl rahmatullahi alaih berkaitan tentang bagaimana orang-orang salih terdahulu daripada kalangan sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa bersungguh-sungguh pada Allah agar Allah Ta'ala memberikan mereka peluang bertemu Ramadan. Istimewanya Ramadan ni tuan-puan sekalian, 6 bulan sebelum Ramadan mereka doa sungguh-sungguh pada Allah. Kemudian setelah Ramadan berlalu tuan-puan, 6 bulan juga mereka berdoa pada Allah sungguh-sungguh agar Allah Ta'ala menerima segala amal mereka. Betapa istimewanya Ramadan Al-Mubarak di sisi orang-orang salih terdahulu. Tuan-puan dirahmati Allah, Syekhul Islam rahmatullahi alaih juga menyebutkan, tak kala kita melakukan apa jua bentuk amalan, kita kena bersiap sedia tuan-puan dengan 3 perkara berkaitan tentang amalan ni, iaitu sebelum beramal, ketika beramal, dan juga setelah beramal. Sebelum, semasa dan juga setelah. Dan sendiri tuan-puan, ni di antara nasihat yang sangat bermanfaat. Ini di antara yang dapatan barulah tuan-puan ni yang saya baca tuan-puan, masya-Allah, satu huraian yang sangat bermanfaat saya kira. Baik, 3 perkara tersebut tuan-puan. Yang pertama apa tadi? Sebelum beramal, semasa beramal, setelah beramal. Baik, kita pergi satu persatu. Sebelum beramal tuan-puan, apa yang kita nak usahakan? Sebelum beramal, kita nak usahakan untuk mohon pada Allah Ta'ala pertolongan. Kita mohon pada Allah SWT taufiq agar Allah Ta'ala memudahkan kita dapat meningkatkan iman dan juga amal-amal salih kita. Apa di antara doa Rasul SAW? Allahumma inni as'aluka al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rasul SAW sendiri mohon pada Allah, tuan-tuan sekalian, hidayah. Ya Allah, kurniakan kepada hamba hidayah, takwa pada Allah Ta'ala, wal-afaf, dijauhkan daripada perkara-perkara yang kita tak ingini, dan juga dimohon pada Allah agar diberikan kekayaan jiwa. Nak ceritanya tuan-puan, kita sangat memohon pertolongan daripada Allah, dan kita bersiap sedia dengan ilmu dan juga amal. Khasnya Ramadan tuan-puan, diingatkan kepada kita. Tuan-puan ingat tak perkataan Al-Imam Al-Syekh Al-Bulkhi rahmatullahi alaih? Perkataan itu tuan-puan sangat bermanfaat, walaupun telah berlalu lah. Kata beliau rahmatullahi alaih, syahru Rajab syahru lizara'. Bulan Rajab bulan untuk menanam. Wa syahru Sya'ban syahru saqiyyiz zara'. Bulan Sya'ban bulan untuk mengairi tanaman, menyirami tanaman. Wa syahru Ramadan syahru hasadiz zara'. Bulan Ramadan bulan untuk menuai hasil tanaman. Maknanya apa tuan-puan? Sebelum beramal tu, maknanya kita kena bersiap sedia dengan ilmu dan juga amal, supaya Ramadan yang kita berada di dalamnya waktu untuk kita menuai dah hasil.
Kita risau tuan-puan sekalian, belum bermula, Ramadan baru nak mula, dikhawatiri Ramadan berlalu dalam keadaan tanaman kita belum ada apa-apa. Waliyadzubillah. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, itu yang pertama. Sebelum, kemudian ketika mana kita mengerjakan amal ibadah, poin ini penting tuan-puan sekalian. Hadirin, kita beribadah ni bukan sekadar untuk kita beribadah. Sebagai mukmin kita kena berharap pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala terima segala amal kita. Tuan-puan, jangan pernah untuk kita lupa berdoa pada Allah dan berharap pada Allah agar Allah Ta'ala terima amal kita. Walaupun kita ketahui dalam keadaan amal kita ni, ya Allah kan, banyak kelemahan, banyak kekurangan, dalam keadaan tak sempurna, kelemahan di sana sini tuan-puan ni, tapi kita berharap juga pada Allah agar Allah Ta'ala menerima segala amal kita. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika mana kita beramal, kita kena jaga syarat-syarat diterimanya amal. Seperti mana yang telah kita ketahui, ada dua syarat diterimanya amal. Yang pertama, ikhlas. Dan juga yang kedua, ittiba', ataupun sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil Al-Quran tuan-puan sekalian dalam suratul Mulk ayat yang ke-2. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Allah Ta'ala menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk menguji di antara kalian siapakah yang terbaik amal. Tuan-puan, Allah Ta'ala sebut dalam ayat tu terbaik amal, bukan terbanyak amal. Kan? Itu di antara yang disebutkan juga oleh para ulama. Maknanya bukan sekadar kita dituntut untuk memperbanyakkan amal, tapi kita nak usahakan untuk amalan kita banyak tetapi terbaik. Amal yang terbaik bagaimana tuan-tuan sekalian? Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala ketika mana menafsirkan ayat tu, beliau menukilkan perkataan Fudhal Ibn Iyad, seingat saya rahmatullahi alaih. Amalan yang terbaik tuan-puan adalah amalan yang paling ikhlas dan juga amalan yang paling benar. Maknanya ikhlas dan juga ittiba'. Hadirin, kalau kita nak kaitkan dengan apa juga bentuk ibadah kita di bulan Ramadan, bukan sahaja kita nak usahakan untuk ikhlas, tetapi kita nak usahakan bagaimana untuk sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan sekalian, alangkah ruginya amalan kita yang kita pun tahu tuan-puan tak banyak amal. Umur kita pun, ya salam, berapa banyak umur kita? Hadirin, berapa kadar umur kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh ashab sunan, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalik, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umatku ini di antara 60 hingga 70, dan terlalu sedikit daripada kalangan mereka lebih daripada itu. Berbanding umat-umat terdahulu tuan-tuan, Nabi Nuh AS buat dakwah berapa lama? Siang dan malam, 950 tahun. Allahu Akbar. Kita tuan-tuan sekalian, umat akhir zaman 60 hingga 70. Itu pun kalau sampai. Dan Nabi sebut wa aqal, kan, isim tafdil kat situ kan, terlalu sedikit. Di kalangan kita tuan-puan lebih daripada itu. Maknanya apa? Lawan dia apa tuan-puan? Mafhum mukhalafah dia apa? Terlalu ramai di kalangan kita yang akan bertemu Allah dalam keadaan tak sampai umur tu. Maknanya apa? Tak banyak umur kita ni. Bila umur tak banyak tuan-puan, maknanya apa? Amal pun kurang. So dalam keadaan tu tuan-puan bayangkan, jika amalan pun tak banyak, amalan tertolak. Na'udzubillah. So kita kena jaga hadirin, supaya setiap amalan kita amalan yang terbaik. Sebab itu pentingnya ilmu. Pentingnya untuk kita senantiasa beramal atas dasar ilmu, supaya amal kita amal yang terbaik. Apa kata Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaih? Perkataan yang sangat bermanfaat tuan-tuan. Kata beliau, man 'abadallah bighairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Perkataan yang sangat bermanfaat tuan-tuan. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan melakukan kerosakan berbanding kebaikan. Tuan-tuan bayangkan bila mana puasa yang kita kerjakan ni tanpa ilmu tuan-tuan. Puasa yang kita kerjakan ni dalam keadaan kita tanpa dasar ilmu, kita akan melakukan banyak kesalahan dan kerosakan.
yang menyebabkan amalan kita akan rugi. Hadirin tuan-puan, berapa ramai di kalangan kaum muslimin, semua Allah pelihara kita, keluarga kita umumnya, dan seluruh umat ni hadirin, yang mereka itu mendirikan puasa, melakukan ibadah puasa, tapi pada masa yang sama mereka meninggalkan salat. Itu di antara amalan yang umumnya tuan-puan dilakukan dalam keadaan mungkin tanpa dasar ilmu ataupun kejahilan, ataupun mungkin dah tahu tapi memang na'udzubillah kan. Apa nilai puasa mereka hadirin tuan-puan? Kalau mereka kata, iyalah Ustaz, lagi baik berbanding dah lah tak puasa tak salat. Memanglah, kita bukan nak isu di antara yang tak baik ni, kan hadirin tuan-puan sekalian. Tuan-puan bayangkan apa nilai puasa sedemikian. Mahafiz syekh tuan-puan, bahkan mereka itu termasuk di antara golongan yang kedua yang kita sebut tadi. Nabi sebut dalam hadis, berapa ramai di antara mereka yang berpuasa tapi tak dapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga. Di antara yang dijelaskan oleh para ulama tuan-puan tentang hadis itu, mereka yang berpuasa tapi tak mengerjakan salat. Belum lagi kita perincikan tuan-puan sekalian kan. Tapi asasnya demikian. Sebab itu hadirin tuan-puan, penting untuk kita sama-sama mempelajari berkaitan tentang apa juga bentuk ibadah, supaya ibadah kita ibadah yang terbaik, ibadah yang didasari dengan ikhlas dan juga dengan ilmu yang benar. Ya, baik. Itu yang kedua tuan-puan sekalian. Kemudian yang ketiga, ini juga menarik tuan-puan. Kata beliau rahmatullahi alaih, setelah beramal, kita kena banyakkan istighfar dan juga perbanyakkan ucapan hamdalah. Setelah selesai beramal, kena perbanyakkan istighfar dan juga kena perbanyakkan hamdalah. Kerana apa perlu banyak istighfar tuan-puan sekalian? Kerana pastinya terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, kesilapan sepanjang kita mengerjakan ibadah. Bahkan kalau kita sama-sama melihat apa juga bentuk ibadah tuan-puan, setelah selesai ibadah memang dianjurkan kepada kita untuk beristighfar. Setelah selesai solat tuan-puan, mula-mula sekali Nabi SAW mengucapkan istighfar, astaghfirullah. Apalagi hadirin tuan-puan, setelah kita selesai mengerjakan manasik haji dan umrah, apa di antara wasiat para ulama? Banyakkan taubat dan istighfar. Apa juga bentuk ibadah tuan-puan? Bahkan di antara nasihat di hujung-hujung Ramadan tuan-puan, apa di antara nasihat para ulama? Untuk kita berbanyakkan taubat dan istighfar. Kerana apa? Pasti terdapat di sana sini kelemahan dan kekurangan. Baik. Kenapa kita perlu perbanyakkan hamdalah, puji Allah? Kenapa tuan-puan? Kita syukur pada Allah atas taufik yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, dalam keadaan kita lemah sana sini tuan-puan, kekurangan sana sini, tetapi Allah dengan kasih sayang Allah memudahkan juga bagi kita. Dan semoga Allah Ta'ala senantiasa menetapkan hati-hati kita semua dalam ketaatan. Itu 3 keadaan tuan-puan yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahmatullahi alaih. Baik, poin yang pertama tadi apa tuan-puan sekalian? Bertawakal kepada Allah. Poin yang kedua, berkait juga sebenarnya secara tak langsung, bertaubat ketika mana Ramadan tiba dan sebelum daripada itu lagi. Kenapa tuan-puan? Allah musta'an. Apa yang menghalang kita daripada ketaatan? Apa yang menghalang kita daripada cenderung untuk memperbanyakkan ibadah kepada Allah? Dosa dan kemaksiatan, kesalahan yang kita lakukan, sama ada dalam keadaan sedar maupun tak sedar. Sebab itu kita kena perbanyakkan taubat dan istighfar kepada Allah. Kalau kita merujuk kepada istighfar Nabi SAW, berapa kali istighfar Nabi sehari semalam? Ada beberapa riwayat tuan-tuan, di antaranya 70 kali, di antaranya 100 kali. Kalau kita menelusuri pula 24 jam kehidupan Nabi SAW, berapa banyak istighfar Nabi? Setiap kali lepas solat fardu tuan-tuan, Nabi akan beristighfar. Pada waktu pagi dan petang Nabi SAW akan membaca Sayyidul Istighfar. Nabi SAW juga akan beristighfar. Semasa rukuk dan sujud tuan-puan, di antara bacaan rukuk dan sujud Nabi SAW, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli, juga mengandungi ucapan mohon ampun pada Allah. Dalam keadaan Nabi SAW terlalu banyak istighfar seharian Nabi, apatah lagi kita tuan-puan. Sepatutnya lebih-lebih lagi lah kita kena perbanyakkan taubat dan istighfar kepada Allah. Cuma hadirin tuan-puan, disebabkan kita tak
usahakan untuk membudayakan istighfar di mana you berada ni. Sehingga kadang tuan-puan pernah tak ada keadaan bila tuan-puan saja beristighfar, bukanlah saja apa, saja memang istighfar kan. Astaghfirullahaladzim. Kadang orang tanya tuan-puan ni, istighfar, kenapa istighfar? Buat dosa apa kan? Wala haula wala quwwata illa billah. Sedangkan tuan-puan memang kita ni senantiasa terdedah dengan dosa dan kemaksiatan. Apatah lagi dosa dan kemaksiatan yang kita tak sedar. Cuma tak biasa kita tuan-puan kan. Kalau kita belajar atau hatta kita pergi tanah Arab tuan-puan kan, kebiasaan suasana tu ada. Dia kadang sambil-sambil bawa kereta, kita naik kereta dekat tanah Arab tuan-puan, kadang semasa bawa kereta tu saja kadang astagfirullah saja kan. Bukanlah saja apa, dia dah biasa macam tu. Cuma kita kadang tak biasa. Sampai ada satu keadaan macam tu pula, bila kadang kita istighfar, astagfirullah, buat dosa lah tu. Kadang tuan-puan kan tengah borak-borak kan, sajalah tiba-tiba kita dah senang, ya Allah astagfirullahaladzim. Kenapa? Mumpat. La haula wala quwwata illa billah. Sedangkan hadirin, istighfar ni perintah Allah senantiasa untuk kita. Ya. Mudah-mudahan dengan banyaknya taubat dan istighfar kita pada Allah, Allah Ta'ala ampun kita tuan-puan. Tuan-puan sekalian, ada perkataan salaf yang penuh dengan tawadhu. Seingat saya disandarkan kepada Imam Ahmad ataupun selain daripada beliau rahmatullahi alaih. Jika dosa itu memiliki bau tuan-puan, kata beliau rahmatullahi alaih, nescaya tak ada seorang pun yang nak dekat dengan saya. Allahu Akbar. Hadirin, Allah Akbar. Disebabkan Allah tutup keaiban kita, sebab itu kadang orang lihat kita salihah. Dan semoga disebabkan perkataan-perkataan orang kepada kita tuan-puan, mudah-mudahan menjadi di antara doa. Apa di antara doa untuk pagi dan petang tuan-puan? Allahumma astur aurati wa amin rawati. Kita mohon pada Allah agar Allah Ta'ala tutup keaiban kita. Hadirin, dengan perbanyakkan taubat dan istighfar tu, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun kita, bersihkan dosa kita. Dan mudah-mudahan dengan sebab tu tuan-puan, Allah memudahkan kita dapat dekat dengan kebaikan. Mudah untuk buat kebaikan, mudah untuk bangun malam. Tuan-puan, berkahnya Ramadan tuan-puan kan, Allah mudahkan kita bangun malam hadirin. Berkahnya Ramadan tuan-puan, Allah mudahkan kita banyak solat berbanding luar Ramadan. Allah mudahkan kita tuan-puan, berkah Ramadan kita mampu untuk berpuasa setiap hari, melainkan mereka yang ada udhur syar'i. Berkahnya Ramadan. Daripada mana datangnya kekuatan tu hadirin? Hari ini hari ketiga tuan-puan kita berpuasa. Allah Akbar. Di luar Ramadan tuan-puan nak puasa hari-hari putih, ya Allah. Isnin Khamis pun dah rasa, baru rasa hari tu puasa Isnin, Khamis dah, ya Allah. Maknanya apa tuan-puan? Faham tak apa yang saya nak maksudkan? Punya berat tu kan. Solat hadirin, tarawih kan, masalah di luar Ramadan, ba'da isyak tu rasa macam 20 rakaat lah contoh. Kadang ba'da isyak pun punya berat. Lepas ba'da isyak tu tuan-puan, balik terus kan. Berkahnya Ramadan tuan-puan, ya Allah, Allah mudahkan kita dapat berdiri, dapat lama, dapat dengar bacaan-bacaan imam. Bukan setakat itu tuan-puan, program, macam-macam program diatur untuk Ramadan. Qiyamnya pula tuan-puan, program Qurannya pula, Allah, tuan-puan dapat hadir majlis-majlis seperti ini pula. Semua ni tuan-puan disebabkan berkahnya Ramadan. Sebab tu kita wajib syukur pada Allah, dan kita kena merasakan indahnya Ramadan ni tuan-puan sekalian. Ya, baik. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dapat perbanyak taubat istighfar pada Allah. Yang kedua adalah tuan-puan sekalian, kemudian yang ketiga hadirin, dalam keadaan kita berpuasa ni tuan-puan sekalian, kita usahakan untuk kita menjaga puasa kita daripada perkara-perkara yang menyebabkan pahala kita rosak. Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahmatullahi alaih, dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin, ketika mana menyebutkan berkaitan bahagian-bahagian orang berpuasa ni tuan-puan, puasa yang paling bawah ni tuan-puan, puasa yang hanya sekadar menahan diri mereka daripada makan dan minum, dan juga perkara-perkara yang membatalkan puasa, tetapi mereka tak jaga perkara-perkara yang lain.
perkara-perkara yang lain tu maksudnya macam mana tuan-puan? Kita nak usahakan puasa seperti mana yang lebih atas daripada itu. Bukan setakat kita jaga diri kita daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, tapi kita nak jaga panca indera kita tuan-puan. Kita nak usahakan panca indera kita juga turut berpuasa. Pandangan kita, pendengaran kita, perkataan kita, hati kita tuan-puan. Akhir zaman ni jari jemari tuan-puan. Hadirin, akhir zaman ni bukan setakat perkataan. Saya kira perkataan tu dah agak kurang, sebab dah ramai orang agak kurang dah confident. Ada jugalah, tapi sekarang ni tuan-puan, jari jemari ni punya dahsyat. Kadang kita tengok individu-individu kan dekat medsos ni tuan-puan, kadang komen-komen dahsyat tau. Tapi kadang bila kita jumpa orang dia tuan-puan, lain faham tak tuan? Maksud saya ni, dia kadang tuan-puan, kita tengok dekat medsos ni ada komen-komen yang dahsyat kan. Dia punya perkataan, ya salam, astaghfirullah. Tapi bila kita jumpa, antum fulan, saya, antum peribadi beza. Dia macam time jumpa tu tuan-puan nampak diam je orang ni, nampak macam lemah lembut. Tapi tengok dekat tulisan-tulisan, ya Allah, dahsyat. Nak ceritanya tuan-puan, jari jemari. Dan sebenarnya perkataan daripada jari jemari itu lebih tajam berbanding perkataan. Sebab dia tak ada intonasi kan, dia tak ada bahasa isyarat. Kalau kita sebut ni tuan-puan, dia ada kan intonasi dia kan, nampak macam marah kan, nampak macam tengah menasihati. Kalau tulisan tuan-puan, dia sama je kan, dia ikut pembaca tu kan. Kadang kita sampaikan lain maksudnya kan, tapi difahami dalam keadaan yang berbeza. Kan marah lah tu, padahal tak marah pun. Contoh hadirin, kita nak jaga semua ni. Dan sebenarnya inilah peluang untuk kita tarbiyah pendengaran kita tuan-puan. Apa Nabi SAW sebutkan ataupun ajarkan kita ucapan ketika mana kita teruji dengan keadaan-keadaan ini. Inni sa'im. Inni sa'im. Kan kadang orang duk ajak dekat grup kan, fulan tahu tak cerita ni? Inni sa'im. Sekadar tu kan. Orang pun tahu tuan-puan. Dan sekarang ni masya-Allah tabarakallah, berkahnya Ramadan ni, kadang orang nak mengumpat apa, orang nak mengecam macam-macam tuan-puan kan. Sabar, puasa, tunggu berbuka. Walaupun tak tepat tu. Wah, subhanallah nanti. Walaupun sebenarnya tak tepat kan. Maknanya apa? Dia puasa, time puasa tu je. Lepas puasa siap. Ya Allah. Dia ibarat apa tuan-puan? Dia punya jaga diri tu kan, time puasa je. Habis puasa, jom. Sepatutnya hadirin, kita jaga diri kita time puasa tu untuk setelah kita tak puasa tu. Asyam junnah kan, memang puasa tu subhanallah, Nabi sebut dalam hadis, sifat dia memang perisai. Tapi kita nak usahakan untuk perisai tu tuan-puan juga ada ketika mana kita tak berpuasa. Banyak tuan-puan boleh tengok lah kan, macam-macam. Kalau nak mengecam tu kan, sabar puasa, tengah puasa. Nanti tunggu buka puasa. Ya ilaha illallah. Sepatutnya tuan-puan, time buka puasa tu kita kena tahan diri kita. Lebih lagi kita kena jaga. Ya. Apa jugalah tuan-puan keadaan, kita jaga insya-Allah. Kita usahakan untuk tingkatkan daripada hari ke hari tuan-puan. Jaga perkara ni. Sama-sama kita ada satu bentuk usaha bersama keluarga kita. Jika ada yang melakukan kesilapan-kesalahan, kita tegur dengan hikmah. Sama-sama kita manfaatkan peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Tuan-puan, ada sebuah hadis yang disebutkan berkaitan tentang seingat saya tuan-puan ni, ketika mana Ustaz Datul Firanda Andalusi hafizahullah, ketika mana beliau menjelaskan hadis dalam kitab Al-Jami' daripada kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Tuan-puan boleh ikuti kuliah beliau, masya-Allah, sangat bermanfaat. Saya pun banyak join tuan-puan. Dekat YouTube tu tuan-puan dah ada dah banyak video beliau tentang syarah kitab Al-Jami', hadis-hadis Nabi SAW yang menghimpunkan adab dan akhlak, zikrullah, zuhud. Di awal kitab tu tuan-puan, beliau menukilkan hadis yang masya-Allah tabarakallah sangat bermanfaat. Saya secara pribadi dan saya sampaikan kepada tuan-tuan sekalian. Beliau nukilkan hadis Nabi SAW berkaitan tentang persoalan yang ditanyakan pada Nabi tentang seorang wanita
yang dikenali sebagai seorang yang rajin salat, rajin puasa, rajin bersedekah. Tetapi pada masa yang sama, tuan-tuan sekalian, lidahnya sangat tajam sehingga menyakiti jiran tetangga dia. Nabi SAW kata apa, tuan-tuan? La khaira fiha hiya finnar. Na'udzubillah. Tidak ada kebaikan baginya, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian ditanyakan pula kepada Nabi SAW tentang seorang wanita yang solat fardu 5 waktu, solat sunat taklah banyak, tuan-tuan. Puasa Ramadan, puasa sunat taklah banyak, tapi puasa sunat lah sikit-sikit. Sedekah pun taklah banyak, tuan-tuan, sekadar apa yang dimiliki. Tetapi dia tak menyakiti hati jiran tetangga dia. Maknanya apa, tuan-tuan? Dia memiliki akhlak yang mulia. Nabi SAW kata, kama qala hiya fil jannah, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Maknanya apa? Kita ni bukan sahaja kita kena jaga hubungan kita dengan Allah dalam bentuk ibadah-ibadah khusus, tetapi pada masa yang sama kita pun kena jaga akhlak kita, hubungan kita sesama manusia, ataupun disebutkan hablum minan nas. So dalam perkara poin yang ketiga ni, tuan-puan, perkara yang sama kita praktikkan. Jaga perkataan kita, tuan-puan, sesama kita. Jaga penulisan kita. Sebelum kita nak keluarkan tulisan ataupun perkataan, kita fikirkan terlebih dahulu, adakah perkataan dan penulisan kita ni bermanfaat untuk kita, terutamanya untuk dunia dan akhirat kita. Lebih-lebih lagi akhirat kita ni. Baik, yang ketiga. Kemudian yang keempat, tuan-puan, yang terakhir, ada banyak lagi, cuma kita kongsikan 4 sahaja ketika ini. Kita kena utamakan amalan yang wajib. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis qudsi seperti mana yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alayhi." Dan tidaklah seseorang mendekatkan diri kepada aku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan yang aku wajibkan. Tuan-tuan, Ramadan ni dia ada satu suasana kan. Berapa ramai yang menjaga perkara-perkara yang sunat lebih berbanding fardu. Contoh, tuan-tuan sekalian, mudah solat fardu dan juga solat sunat tarawih. Berapa ramai, tuan-tuan, yang menjaga diri dia rehat banyak nak tarawih malam ni? Yang dimention apa, tuan-tuan? Tarawih. Dan mohon maaf, tuan-puan, walaupun kita tak nak keadaan itu berterusan kan, tapi itulah keadaan realiti kita pergi. Ramadan ni, tuan-puan, saya bergerak sana sini, tuan-puan ni. Memang itulah keadaan dia. Awal Ramadan ni, tuan-puan, lihat suasana, Masya Allah. Tapi jangan kita sebut kepada mereka-mereka yang baru datang, tuan-puan ni, kita kena sambut dengan penuh kebaikan, Masya Allah. Tapi nak cerita keadaan ni untuk kita lebih memahami. Dalam keadaan fardu, tuan-puan, tak semeriah tu kan. Kadang, tuan-puan rahmati Allah Ta'ala, Maghrib lagilah Maghrib kan, walhal Maghrib dan juga Tarawih, yang mana lebih utama? Maghrib, la syak. Kedua, tuan-puan sekalian, rawatib dengan Tarawih, mana lebih utama? Rawatib. Berapa ramai yang fardu, lepas fardu tu dia duduk je. Orang lain tengah solat sunat, tuan-puan sekalian, ba'da Isya, dia duduk je, tengok phone. Bila bangun untuk tarawih baru dia bangun. Kan sayang ni, walaupun sunat lah. Tapi nak cerita ni, betapa pentingnya ilmu. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, itu di antara yang mudah lah. Tapi kita nak usahakan macam mana untuk kita utamakan yang fardu. Jaga, hadirin, fardu kita. Contohlah, kita tak berpeluang nak tarawih, kita jaga kita punya solat sunat fajar, jaga kita punya solat subuh berjemaah. Walaupun ialah tetap fardu tu lebih afdal, cuma nak cerita keutamaan, tuan-tuan. Kan apa keutamaan solat sunat tarawih selesai bersama imam? Kata Nabi SAW, "Man salla ma'al imam hatta yansarif, kutiba lahu qiyam laylah." Barang siapa yang solat selesai bersama imam, akan dicatatkan baginya pahala solat sepanjang malam. Apa Nabi sebut dalam hadis yang lain, tuan-puan, berkaitan barang siapa yang salat subuh berjemaah, seolah-olah salat sepanjang malam.
tanpa kita menafikan kita kena kejar Ramadan tuan-tuan. Sebab Ramadan sahaja yang Nabi SAW awalkan solat malam Nabi. Di antara yang dijelaskan oleh para ulama, hadirin ya Allah, betapa Allah Ta'ala punya kasih dekat kita. Tak semua di kalangan kita tuan-tuan mudah solat malam, tetapi Allah Ta'ala maha pengasihnya, Allah nak juga ada dicatat di buku catatan amal kita pahala solat malam. Itu di antara hikmah yang dijelaskan oleh para ulama. Dan Nabi SAW mudahkan kita tuan-tuan, solat malam Nabi hanya di bulan Ramadan Nabi awalkan. So kita ambil peluang betul untuk kita bangun bersama, ya. Itu yang keempat tuan-tuan sekalian. Dan setakat 4 poin lah untuk hari ini insyaAllah, sebab saya diamanahkan sampai pukul 7 saja. Jika tuan-tuan mungkin ada persoalan, mungkin 3-4 minit Ustaz, sekejap kot ada persoalan, dia tak boleh nak gantung kan. Silakan tuan-tuan jika ada. Tafadhal jika ada, sebelum kita simpulkan insyaAllah. Ada persoalan? Silakan. Solat malam yang pukul berapa yang paling bagus? Pukul berapa yang paling bagus? Baik. Untuk di bulan Ramadan, walaupun tak semestinya tuan-puan kita kena solat dekat masjid. Untuk Ramadan ni, kalau nak tanya yang paling utama, di mana kita lebih khusyuk, di mana lebih banyak kita membaca Quran dan mendengar Quran. Tapi kalau untuk solat tarawih ni, yang terbaik memang solat tarawih bersama imam lah. Cuma puan, kalau tak mampu dan tak sempat untuk solat tarawih di masjid, bukan bermaksud untuk kita tak boleh solat malam di rumah. So tak menjadi masalah. Walaupun kalau tanya di bulan Ramadan ni adalah, kalau saya khususkan, di mana tempat yang kita lebih khusyuk, di mana tempat yang lebih kita dapat solat lama. Maknanya di mana? Kalau di rumah itu lebih khusyuk, lebih lama, maknanya afdal kat rumah. Tanpa kita menafikan tuan-puan, Ramadan ni suasana untuk kita berlumba-lumba kan. Tapi tengok suasana tuan-puan, tengok keadaan. Kita tak khususkan sedemikian keadaan-keadaan tertentu. Wallahu a'lam. Tetapi hadirin, dalam perkara berkaitan solat malam ni juga, setelah kita selesai tarawih tuan-puan, bukan terhenti untuk kita tak boleh solat malam setelah tu. Boleh saja untuk kita solat malam. Cumanya kalau kita dah selesai witir bersama imam, tak ada witir yang kedua. Maknanya kalau kita malam bangun tuan-puan, kita nak solat lagi tahajud ke dan sebagainya, boleh saja berapa rakaat yang kita mampu, tapi tak perlu dah witir. Wallahu a'lam. Sekadarnya pun yang saya tahu. Okey Ustaz. Ustaz, Fadal. tolong bagi kami nasihat supaya amalan-amalan Ramadan tetap berterusan selepas Ramadan. Baik, hadirin yang dirahmati Allah. Kata Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahmatullahi alaih dalam kitab beliau Taiful Ma'arif, di antara tanda-tanda Allah SWT terima amalan kita di bulan Ramadan, Allah Ta'ala akan mudahkan kita dapat istiqamah setelah Ramadan. So hadirin tuan-puan, persoalannya bagaimana untuk kita terus istiqamah? 3 perkara tuan-puan, ringkas je. Yang pertama, kita kena mohon doa pada Allah. Semua Allah Ta'ala tetapkan hati kita. Doa dalam Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa daripada Nabi SAW, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Mohon doa pada Allah. Kemudian yang kedua tuan-puan, kita usahakan untuk amalan kita tuan-puan, walaupun tak banyak, tetapi istiqamah. Bahkan itu amalan yang Allah Ta'ala lebih suka, seperti mana disabdakan oleh Nabi SAW. So tuan-puan, kita amal ni walaupun tak banyak, tapi konsisten. Berbanding kita banyak, lepas tu ma'assalamah. Kan, contoh Ramadan kita pulun tuan-puan, Masya Allah kan. Ba'da Ramadan, jumpa pula tahun depan. Kita tak nak macam tu. Maknanya tuan-puan, kita ikut kemampuan kita. Maksudnya bukan kita bermalas-malasan, tak. Apa yang kita rasa mampu. Supaya apa tuan-puan, kita nak istiqamah ni. Kita bukan berhenti setakat ni. Kan nanti Ustaz Fahmi Rusli dia ada kongsikan tajuk berkaitan jadilah ibadah Allah kan. Jadilah hamba kepada Allah kan. Bukan hamba kepada Ramadan. Berkait dengan soalan Ustaz tadi. Hadirin. So kita tengok kemampuan kita tuan-puan, dan kita usahakan untuk istiqamah. Kemudian yang ketiga hadirin, kita tawakal. Tawakal tu maknanya apa? Kita mohon pada Allah. Semoga Allah mudahkan kita dapat terus istiqamah. Sebab kita risau tuan-puan, bila mana berlalunya Ramadan, amalan-amalan kita pun turut berlalu. Dan kita risau amalan kita tertolak.
Sebab tu kata Al-Hafiz tadi, hadiah kepada Ramadan ni tuan-tuan, ataupun buah-buah Ramadan ni adalah setelah Ramadan. Kalau kita nak tengok kualiti kita sebenarnya bagaimana, jangan tengok semasa Ramadan, tengok setelah berlalunya Ramadan. Sama juga ibadah yang lain, contoh haji, umrah. Nak tengok mabrurnya haji umrah kita hadirin setelah haji umrah tu. Adakah kita masih dapat istiqamah dengan apa juga kita punya amalan-amalan ketaatan kita kepada Allah. Sekadar Ustaz lebih kurang. Barakallahu fikum. Afwan, barakallahu fikum. Khair insya-Allah tuan-tuan. Kesimpulannya hadirin, pada waktu ni kita kongsikan berkaitan tentang bagaimana untuk kita merasakan keindahan Ramadan, dan kita kongsikan 4 poin tuan-tuan sekalian seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama tadi tuan-tuan sekalian apa? Kita kena bertawakal kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, bertaubat, banyakkan taubat dan istighfar. Kemudian yang ketiga, kita kena jaga puasa kita daripada perkara-perkara yang merosakkan pahala. Dan juga yang keempat, kita kena utamakan amalan yang wajib. Semoga bermanfaat insya-Allah. Mohon doakan apa yang saya sampaikan, saya sendiri dapat amal tuan-tuan sekalian, keluarga saya. Semoga tuan-tuan juga beroleh sesuatu yang bermanfaat. Barakallahu fikum ala husni istima'akum, jazakumullahu khairan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.